Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sahala tariqan ila al-ilmi sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah, fa innal malaikata latad'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna', wa innal 'alima la yastaghfir lahu man fis samai wal ardh, وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم. إنما العلماء ورثة الأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا علما ومن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. رواية الترمذي. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang memudahkan satu jalan kepada penuntut ilmu, nasib Allah memudahkan kepada jalan ke syurga. Sesungguhnya orang menuntut ilmu itu merendahkan kepadanya oleh malaikat dengan meletakkan sayap-sayapnya ke bumi. Sesungguhnya seorang berilmu itu beristighfar kepadanya oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Kelebihan seorang yang berilmu dibandingkan dengan seorang yang hanya beribadat sahaja. Laksana kelebihan bulan purnama di tengah bintang-bintang terkeruali di langit. Sesungguhnya para ulama yang berilmu itu adalah waris-waris yang menerima pusaka nabi-nabi. Nabi-nabi tidak meninggalkan harta yang bersifat wang emas dan wang perak. Mereka meninggalkan pusaka ilmu. Barang siapa yang dapat mengambilnya, maka dia telah mendapat satu bahagian yang besar keuntungannya. Yang dihormati pengurusi lembaga pengarah tahfiz Al-Ayyubi, nasihat, semua ahli-ahli lembaga, tetamu kehormat, hadirin-hadirat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Terlebih dulu marilah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberi kesempatan kepada kita menghadirkan diri dalam majlis yang sangat bermakna ini, yang meletakkan batu asas pusat pengajian ilmu Al-Quran Al-Karim. Al-Quran adalah ilmu Allah, kalam Allah, merupakan sebahagian bersifat-sifat Allah Ta'ala yang maha mulia, mukjizat ilmu yang dikurniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan mukjizat rasul-rasul yang lain, mengikut zaman masing-masing. Perkara yang dianggap luar biasa yang tak mampu dilawan oleh manusia. Nabi Nuh dengan taupan yang besar, Ibrahim ketahanan dibakar dalam api
Nabi Musa, tongkat yang mengalahkan sihir Fir'aun. Nabi Isa dapat menghidupkan orang mati, menyembuh penyakit yang tak mungkin diobati oleh ilmu perubatan. Adapun Nabi kita Muhammad SAW dikurniakan mukjizat ilmu, Al-Quranul Karim, segala ilmu, bukan sahaja ilmu agama, termasuk ilmu dunia, termasuk ilmu sihir yang diharamkan, disebut dalam Al-Quran tentang bahaya dan diharamkan. Ilmu yang diwajib, yang tak diwajib, semua disebut dalam Al-Quran Al-Karim. Dan Allah Ta'ala mencabar seluruh manusia. Firman Allah Ta'ala, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Dan jika sekiranya kamu ragu terhadap mukjizat ilmu Al-Quran yang kami turunkan pada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila kamu ciptakan satu surah sahaja sepertinya. Panggillah penolong-penolong kamu, sama ada penolong itu pemimpin-pemimpin yang kamu puja, Tuhan-Tuhan yang lain berallah yang kamu sembah, segala ilmuwan kamu dalam segala lapangan. Panggil mereka semua, sila buat satu surah sepertinya. Jika kamu adalah orang-orang yang benar, maka jika kamu tidak dapat melakukannya dan tidak akan dapat melakukannya sampai bila-bila, maka takutlah kamu akan api neraka, di mana umpan bahan bakar neraka itu ialah manusia dan batu-batu. Dia sediakan untuk orang-orang yang melawan Al-Quran Karim. Semua perkara yang dalam Quran adalah benar, diakui oleh semua mereka yang mengkaji dengan cara yang mendalam. Hari ini terdapat para saintis yang mengkaji angkasa lepas. Melalui kajian yang mendalam, mereka mendapat jawaban bahawa Quran adalah betul, bukan anak angkasa lepas yang tak dapat dikesan oleh ala-ala di masa itu. Sekiranya mereka membuat kajian didapati bercanggah dengan Quran, menandakan kajian mereka salah, Quran adalah betul. Termasuk mereka yang menggubal undang-undang antarabangsa selepas Perang Dunia yang Pertama kerana mengorbankan jutaan manusia. Ahli undang-undang yang dikumpulkan di Belanda yang datang dari seluruh pelosok dunia, mereka berfikir untuk menggubal undang-undang antarabangsa bagi mewujudkan keamanan dunia, peraturan-peraturan perang. Mereka gagal sehingga mereka terpaksa merojokkan berterjemahan Al-Quran Karim dalam perkara undang-undang antarabangsa. Maksudnya ahli politik, ahli ekonomi dan lain-lain, ahli pendidikan. Hari ini kita menyaksikan bagaimana pendidikan gagal kerana tidak memenuhi acuan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menepati naluri fitrah sebab semula jadi manusia. Manusia itu punya jasad, punya roh, punya akal, hidup sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat, berhubung dengan berbagai-bagai makhluk. Tidak ada suatu teori yang boleh memenuhi semua perkara ini, melainkan petunjuk daripada Allah Ta'ala. Kita menyaksikan kemusnahan tamadun barat yang menciplah tamadun Islam. Tamadun barat yang kita lihat teknologi yang hebat pada hari ini adalah meniru tamadun Islam. Islam telah membina satu tamadun dengan mengambil ilmu-ilmu dari seluruh pelosok dunia. Ilmu daripada China, daripada India, Rom,
Parsi, Mesir, Purba dan lain-lain. Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Berpandukan petunjuk ilahi, maka lahirlah tamadun Islam dalam berbagai ilmu. Kita tak tahu orang Islam yang pertama buat cek, orang Islam yang pertama buat bank, Islam yang pertama membawa teori bank menyimpan duit pada hari ini. Hari ini kita sambut Ma'al Hijrah. Bila kita baca tentang hijrah, kita baca bagaimana Nabi SAW menugaskan Sayyidina Ali karramallahu wajhah supaya jangan berhijrah lagi. Tujuannya supaya memulangkan barang-barang simpanan penduduk Mekah yang disimpan di rumah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, di mana kalangan orang bukan Islam di Mekah percaya pada amanahnya Nabi Muhammad SAW. Rumah Khadijah adalah bank simpanan barang-barang. Nabi ketika berhijrah tidak pelari barang-barang simpanan itu bawa diri dia, tidak, dipulang balik kepada penyimpan-penyimpannya. Ini teori bank yang diikuti oleh manusia pada hari ini setelah dikembangkan. Banyak ceritanya. Tamadun Barat yang ada pada hari ini adalah mencuri kitab-kitab yang ditulis ulama-ulama Islam dalam segala ilmu pengetahuan. Bila mereka menjajah kita, mereka bukan sahaja mengangkut hasil-hasil bumi, memperhambakan rakyat. Mereka mengambil buku-buku tulisan orang Islam, dibawa ke negeri mereka, dikaji dengan cara yang mendalam. Tetapi malangnya mereka mengambil aspek duniawi sahaja. Mereka meninggalkan aspek rohani, aspek iman, dosa dan pahala, masalah hari akhirat tak ada dalam ajaran mereka. Menyebabkan mereka mencipta perkara yang memusnahkan dunia, merosakkan alam. Contohnya senjata pemusnah, senjata nuklear yang boleh membunuh manusia berjuta dalam sekelip mata. Islam meneroka ilmu persenjataan, tetapi tidak boleh membunuh orang tua, tak boleh membunuh kanak-kanak, tak boleh membunuh peniaga-peniaga, tak boleh bunuh orang awam, tak boleh memusnahkan kemudahan orang ramai. Ini ajaran Islam. Bila mereka mengambil ilmu Islam ini, tak ada sempadan senjata pemusnah yang menghancurkan dunia. Ilmu perubatan dalam kitab fiqh, orang Islam sudah mengkaji bagaimana candu dadah digunakan untuk perubatan dengan qada yang berpatutan, sukatan yang cukup, campuran yang mengikut kesamaannya. Tetapi bila orang barat ambil ilmu-ilmu ini, mereka pindah untuk merosakkan akal, merosakkan fikiran, menjadi kemusnahan kepada manusia. Kita lihat hari ini setiap lorong dalam dunia menjadi bahana bahaya kerusakan akhlak dan moral. Dengan sebab tamadun barat yang tidak mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Malangnya kita orang Islam tidur dalam cahaya, orang bukan Islam celek dalam gelap. Ini masalah yang alami dalam dunia hari ini. Alhamdulillah, hari ini banyak kalangan kita yang balik semula kepada Islam di seluruh dunia. Bukan sahaja orang Islam di negeri Islam, termasuk minoriti Islam di negeri yang bukan Islam, mengembangkan ilmu Islam ini, pusat-pusat pengajian. Sebagai satu contoh, di England, satu bandar Leicester, ada 4 buah gereja di Leicester. 3 gereja dibeli oleh orang Islam, 1 gereja saja yang tinggal lagi. 3 gereja dibeli oleh orang Islam. 1 gereja jadi sekolah, 1 gereja jadi masjid, ada gereja jadi pusat-pusat kebajikan, ada pun gereja yang dipunyai oleh orang barat digunakan untuk night club, untuk kasino, untuk macam-macam, untuk menarik orang pada agama. Dibenarkan minum arak, dibenarkan semayang dengan muzik. Mana ada Nabi ajar semayang muzik? Itu diubah agama-agama mereka. Sudah hanyut. Gereja banyak yang ketinggalan. Mereka mengembang agama di tempat kita, tak laku di tempat juga. Malangnya kita orang Islam tak sedar dalam perkara ini. Alhamdulillah hari ini timbul kesedaran dekat insapan daripada orang Islam
walaupun tidak merupakan satu ledakan yang sudah mencapai kemajuan yang kita puas hati, tetapi sudah cukup menandakan bahawa cahaya Islam tak boleh dipadamkan, sebagaimana mereka tak mampu memadamkan cahaya matahari dan bulan. Musim-musim dalam dunia mereka tak mampu ubah. Mereka tak boleh lawan wabak bencana alam. Wabak mereka tak mampu nak lawan kuasa Allah Ta'ala. Begitulah mereka tak boleh hapuskan Islam ini. Di sini kita kena letakkan keyakinan kita kepada Islam dan buktikan keyakinan itu dengan kita balik kepada Islam, kita belajar Islam, kita ajar anak-anak kita dengan Islam yang jadi petunjuk kehidupan dunia dan akhirat. Akhirnya saya ucap terima kasih kerana diberi peluang untuk meresmikan majlis yang sangat bermakna ini, dan saya doakan supaya diberkati oleh Allah, segala sumbangan diterima oleh Allah dengan lipat kali ganda pahalanya yang dijanjikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.